Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Maksudnya, kita wajib mengenali Allah. Kita walaupun asasnya ialah beriman kepada Allah, tetapi kita wajib untuk bergerak ke arah mengenali Allah. Okey, menurut Imam Junaid, yang Ustazah petik kata-kata ini daripada buku yang Ustazah tunjukkan di awal tadi, 4 sifat orang yang mengenali Allah itu ialah orang yang dapat berhubung, orang yang mengenali Allah secara mendalam, seakan-akan dia dapat berhubung secara langsung dengan Allah. Maksudnya bila dah kenal betul, dapat sentiasa terus berhubung dengan Allah. Yang kedua, sentiasa mengikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni penting sebab kita dah belajar dekat dalam ad-din bahawa kalaupun kita nak menyerahkan jiwa raga kita, nak mengabdikan diri kepada Allah, cara penyerahan, cara pengabdian itu bukanlah dengan cara yang suka hati kita. Sebaliknya harus mengikut model yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengenali Allah ini dia semakin rapat dengan sunnah Nabi, dia semakin komit dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Yang ketiganya, dia berserah diri kepada Allah dalam mengendalikan hawa nafsunya, dan yang keempat, dia sentiasa merasakan dirinya dimiliki Allah. Tidak ada sesiapa yang memiliki melainkan Allah. Kalau tengok anak, tengok diri sendiri, tengok isteri, tengok suami, tengok kawan-kawan, tengok perkara-perkara yang dia sayang, dia tak rasa dia yang sebagai pemilik. Dia yakin bahawa semua itu adalah milik Allah. Yang mana semua itu datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Okey, kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, prasyarat sebelum kita dapat kenal Allah itu, seseorang itu harus dia mengenali diri dia, bahawa diri dia ni ada unsur rohani, diri dia ada unsur jasad. Yang suka makan, suka tidur, suka tengok TV, suka main game. Itu semuanya ialah unsur-unsur jasadiah dia, unsur-unsur yang bersifat nafsu. Tetapi diri dia yang kadang-kadang termenung, teringatkan Allah. Kadang-kadang diri dia berbisik kepada Allah, Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Semua itu ya diri dia yang diri rohani. Jadi pertama sekali dia kenal diri dia, bahawa diri dia ada 2 unsur. Yang kemudian dia mengenali bahawa alam ini ada Tuhan, dan kalau ditanya siapa Tuhan alam ini, dia boleh bercakap bahawa Tuhannya ialah Allah. Jadi sekurang-kurang dia tahu bahawa Tuhan tu Allah, dan Allah itu menciptakan dirinya dan seluruh alam ini. Seterusnya dia mengenali dunia. Dunia selaku tempat diuji, dunia yang penuh dengan tipu daya, lahwun walaibun, penuh dengan perkara-perkara main, perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang bersifat hiburan, yang bersifat tidak kekal, dan dia mengenali akhirat sebagai tempat kembali yang kekal abadi. Jadi kalau dia adalah perkara-perkara ni, dia akan dapatlah berjalan untuk mengenali Allah. Dan kalau kita perasan 4 perkara yang Al-Ghazali nyatakan ini terkandung dalam 6 rukun iman. Sebab itulah tadi dinyatakan dalam slide yang sebelumnya tadi, kita kata asasnya ialah beriman kepada Allah, kemudian haruslah bergerak kepada mencapai ma'rifatullah. Jadi kita nak pergi kepada cara nak mencapai ma'rifatullah. Macam mana cara kita nak kenal Allah? Okey, yang pertama ialah dengan memahami nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Allah ini ada 99 nama, Nabi cakap. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk syurga. Menghafal kat sini bukan sekadar kita menghafal nyanyi tu. Kita menghayati, kita tahu mana satu nama yang berkait dengan sifat kasih sayang. Kita tahu mana nama yang berkait dengan sifat keadilan, sifat keagungan. Jadi dalam 99 nama tu kan macam ada banyak nama kan. Jadi kita tahu Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Latif. Jadi semua itulah nama-nama Allah yang bukan sekadar kita hafal tapi kita menghayati maknanya. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan amat suka kepada yang ganjil. Jadi nama Allah ni 99 tapi tidaklah terikat kepada 99 itu sahaja. Banyak lagi nama Allah, tetapi yang masyhur yang Nabi cakap inilah yang 99 nama. Sering diulang-ulang dalam ayat Quran. Okey. Seterusnya, Allah suruh apa dengan nama Allah ni? Allah suruh seru. Kalau kita nak berdoa itu, serulah Allah, serulah nama Ar-Rahman. Apa sahaja nama-nama yang baik, kamu serulah. Dan ketika kita berdoa itu, janganlah seru dengan suara yang terlalu keras ataupun yang terlalu rendah sampai tak dengar. Carilah jalan antara keduanya. Jadi nak katanya ada 99 nama.
Selepas kita tahu nama tu, kita akan tahulah sifat Allah yang maha lemah lembut, sifat Allah yang maha membalas, sifat Allah yang maha keras azabnya, sifat Allah yang maha gagah perkasa, sifat Allah yang maha merancang. Semua tu ada dalam nama-nama Allah. Okay, ada juga kaedah kita belajar tentang sifat Allah. Kalau kita kat Nusantara ni, ulama-ulama kita, contohnya Wali Songo contohnya kan, mengajarkan, memperkenalkan umat ni, memperkenalkan Allah kepada umat manusia dekat alam Melayu ni adalah dengan pengajian sifat 20. Sifat 20 ini yang disusun oleh Imam Abu Musa Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita kat Nusantara ni, kita pegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ariyah. Okey, jadi dalam 20 sifat ini terbahagilah kepada beberapa sifat utama, iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tu wujud. Sifat salbiyah ni ialah sifat yang menafikan sifat-sifat itu kepada makhluk. Maksudnya sifat salbiyah ini, 5 sifat salbiyah Ustazah bacakan. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat diri, sifat zat Allah tu yang pertama apa? Wujud. Allah tu wujud. Jadi yang pertama wujud. Qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsih wahdaniyah. 5 sifat tu ialah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni tidak ada pada makhluk. Memang hanya milik Allah sahaja. Sifat ma'ani yang 7 tu. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Ini sifat-sifat Allah yang dipantulkan kepada manusia. Maksudnya manusia tak ada sifat mendengar, melihat. Tak ada. Tapi macam mana kita boleh mendengar, macam mana kita boleh melihat, macam mana kita boleh berkata-kata? Kerana kita mendapat pantulan sifat tu daripada Allah. Kalau dalam bahasa yang mudah nak faham, ustazah bukan yang berkata-kata, tetapi ustazah diperkatakan. Bukan awak yang mendengar. Allah yang mendengar, tapi Allah yang memperdengarkan. Maksudnya Allah memantulkan sifat mendengar pada diri kita yang menyebabkan kita ni sebagai makhluk boleh mendengar. Jadi sifat ma'ani ni dipantulkan kepada makhluk. Sifat salbiyah ini tak ada siapa-siapa makhluk pun yang dapat sifat ni. Hanya Allah sahaja. Okay, sifat ma'nawiyah ni ialah sifat keadaan Allah dalam melakukan sesuatu. Maksudnya kaunuhu muridan, kaunuhu, keadaan Allah yang berkehendak, keadaan Allah yang mendengar, macam tu. Dan keadaan-keadaan Allah itu tidak siapa-siapa pun yang tahu melainkan Allah. Okey? Kita kena beriman dengan Allah tanpa membagaimanakan Allah. Okey? Jadi kita kena kita pergi satu persatu lah sifat Allah ni. Agak kecil juga agak sini. Tapi harapnya kalau buka dalam bentuk slide nanti kalian boleh nampak lah. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Kita pergi kepada yang pertama. Allah Ta'ala bersifat wujud, lawannya Adam. Tidak ada satu makhluk. Tiada itu sifat makhluk dan asal makhluk itu ialah tiada. Maksudnya macam ni. Yang pertama tentang wujud ni. Sekejap saya nak besarkan sekejap. Tengok apa jadi. Dia jadi macam ni. Sekejap, kalau boleh Ustazah besarkan sekejap Alamak, dia tak boleh nak besar. Sekejap awak Tak apalah, kita pakai kat sini dulu. Sekejap. Ustazah cantikkan dulu, nanti harapnya dekat slide nanti dia akan lebih besar lah. Sebab Ustazah kat sini kontrol dia supaya kecil pula ni. Wujud Allah ialah wujud yang hakiki. Maksudnya Allah wujud tidak bermula dengan tidak wujud. Macam kita ni, kita wujud. Wujud tahun bila? Katalah lahir tahun 1990. Sebelum tahun 1990 wujud tak? Tak wujud. Jadi wujud makhluk ini bermula dengan tidak wujud. Tetapi wujud Allah ini tak pernah tak wujud. Maksudnya Allah ini wujud yang qadim. Wujud yang memang sedia wujud. Itu maksudnya Allah wujud. Yang kedua, Allah Ta'ala qidam. Qidam ni maksudnya sedia. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang paling awal sekali. Sebab tu ada ayat Quran yang menyatakan dialah yang paling awal. Huwal awwal wal akhiru. Maksudnya dekat dalam dunia ini Allah yang terlebih dahulu ada. Maksudnya Allah lah yang paling awal. Dan selepas manusia mati, makhluk semua mati, Allah Ta'ala lah yang paling akhir. Takkan ada yang akan lebih akhir daripada Allah. Macam tu. Okey.
Dan seterusnya, Ustazah pergi laju kat sini tak apa ke? Okey, seterusnya ialah yang ketiga, ialah Allah ni bersifat baqa'. Yang pertama tadi ialah sifat nafsiyah, yang kedua, ketiga sampai yang keenam ialah sifat salbiyah. Allah Ta'ala bersifat kekal, semua makhluk akan binasa melainkan Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala ni dia menyalahi dengan sesuatu perkara yang baru. Maksudnya Allah Ta'ala takkan sama dengan makhluk. Senang kita nak pegang dalil dia ialah dalam surah Al-Ikhlas, iaitu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada satu perkara pun yang sekufu dengan Allah. Ataupun dia punya formula dia, ayat dia ialah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah. Takkan ada. Sebab Allah tu ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Okey, seterusnya ialah qiyamuhu binafsihi, iaitu Allah berdiri dengan sendirinya, Allah tidak bergantung, tidak bersandar dengan sesuatu yang lain. Malah Allah lah tempat sandar, Allah lah tempat untuk makhluk bergantung. Itu maksud dia qiyamuhu binafsihi. Okey, seterusnya kita pergi kepada wahdaniyah. Wahdaniyah ni yang keenam. Wahdaniyah maksudnya yang tunggal. Allah Ta'ala itu tunggal. Maksudnya Allah Ta'ala ni bukannya dalam bentuk berbilang-bilang. Kalau macam kita kata buah oren tu boleh dibahagi-bahagikan, boleh dipotong-potong. Badan kita ni pun boleh dipotong-potong. Tapi Allah Ta'ala sifat dia ialah tunggal. Tak boleh nak dibahagi-bahagikan. Esa Allah Ta'ala ni, wahdaniyah. Sifat dia ialah sifat yang tunggal. Seterusnya ialah masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang dimiliki oleh Allah, menjadi sifat Allah. Tetapi sifat ini juga dipantulkan kepada manusia. Kita nampak manusia tu kuat, dia berkudrat, dia bertenaga. Dari mana dia dapat kudrat tenaga tu? Dia dipantulkan sifat itu kepada dirinya. Maka nampaklah manusia tu hebat, bertenaga, gagah. Kalau Allah tarik balik pantulan tu daripada diri manusia tadi, dia akan menjadi lemah, tak larat. Jadi kudrah itu ialah sifat ma'ani, iaitu yang berkuasa, yang berkuasalah qadir, berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukan apa yang dia suka. Allah Ta'ala juga berkehendak. Allah Ta'ala buat apa yang dia suka, nak bagi kekayaan, nak bagi kebahagiaan, nak bagi nikmat, nak bagi azab, suka. Allah Ta'ala ada keinginan, ada apa yang kita nak kata, Allah Ta'ala ada kehendak. Okey, seterusnya ialah Allah Ta'ala itu al-ilm, maha berilmu, maha memiliki ilmu. Setiap perkara tak ada yang terlepas daripada ilmu Allah. Dan Allah Ta'ala juga bersifat hayat, iaitu bersifat hidup. Kenapa kita hidup? Kerana sifat hidup itu dipantulkan pada diri kita. Habis masa sifat hayat itu diambil daripada diri kita, maka kita pun jadilah sekujur tubuh yang tidak bernyawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, seterusnya ialah sifat sama' dan juga basar, iaitu sifat mendengar dan juga sifat melihat. Okey, seterusnya ialah sifat kalam, yang maha berkata-kata, dan seterusnya yang lainlah, iaitu yang kaunuhu qadiran, iaitu wajib bagi hak Allah keadaan yang sentiasa berkuasa, keadaan yang sentiasa berkehendak, keadaan yang sentiasa berilmu, sehinggalah keadaan yang sentiasa berkata-kata. Itu merupakan 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang akal boleh menerima logiknya ke-20 sifat ini pada Allah. Itu namanya hukum akal. Maksudnya akal boleh menerima 20 perkara ni sebagai sifat yang wujud pada Allah. Okey, apakah sifat yang harus bagi Allah? Sifat yang harus bagi Allah ialah harus Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah suka. Okey. Jadi yang pertama, kita memahami dan menghayati nama dan juga sifat Allah. Yang keduanya ialah dengan memerhatikan alam. Alam inilah satu kitab besar yang telah diciptakan Allah, dan biasanya kalau kita baca kitab ini akan memaparkan apa dia punya wawasan penulis. Kitab ni akan menggambarkan perasaan-perasaan dan idea-idea utama penulis. Jadi kitab ini penciptanya ataupun penulisnya ialah Allah. Maka segala keindahan yang ada pada alam ini sebenarnya dia menzahirkan kekuasaan Allah. Jadi pada alam ini ada jamal, keindahan, ada kesempurnaan ataupun kamal Allah, ada jalal, keagungan Allah. Tak kala kita melihat indah, binatang-binatang yang cantik, comel, itu sebenarnya kita sedang melihat keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah.
kesempurnaan Allah tentang kejadian manusia contohnya, dan jalal Allah tu contohnya tsunami ke, taufan ke, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah.